Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali kita bersama Ustazah Hawa dalam subjek Tauhid tahun 2. Baik, tadi siapa yang tak dapat putus-putus tadi, kelas online tadi tak dengar apa yang Ustazah cakap, dan juga yang terlepas kelas online yang tak dapat hadir. Baik, kita tadi belajar buat latihan, iaitu topik sifat Allah yang wajib dan mustahil. Kita buat latihan ulang kaji. Kita bincang sama-sama tadi latihan ni. Baik, kita tengok sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang pertama, qidamun, lawannya hudusun. Baik, soalan dia, lorikkan jawapan yang betul. Ini tak ada dalam buku latihan inovatif ya, tak ada dalam buku aktiviti. Ini dalam buku latihan lain. Latihan yang tak silap Ustazah tak ada rasanya. Ni Ustazah guna buku latihan yang Ustazah punya, yang Ustazah ada. Baik, yang pertama, lorikkan jawapan yang betul. Yang pertama, Allah bersifat qidam. Qidam ialah sifat apa? Sifat wajib ke mustahil? Dia adalah sifat wajib. Apa itu qidam? Qidam ialah sedia ada. Tiada permulaan. Maksudnya Allah ni tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tak ada yang ciptakan Allah. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak ada ibu bapa. Allah hanya satu. Ingat tu. Allah tiada permulaan. Allah sedia ada. Yang kedua, Allah bersifat hudus. Hudus ni lawan kepada qidam. Maksud hudus ialah baharu, ada permulaan. Baik, bila kita kata baharu, maka ada yang menciptakannya. Jadi hudus ni wajib atau mustahil sifat bagi Allah? Dia adalah mustahil. Mustahil Allah bersifat baharu. Sebab Allah tak ada yang menciptakan Allah. Baik, yang seterusnya, Allah serupa dengan makhluk. Allah ni sifat dia serupa ke dengan makhluk? Tak. Jadi ialah sifat mustahil. Mustahil Allah sifat Allah serupa dengan makhluk. Tak sama. Sebab makhluk ialah bercirikan baharu, bersifat baharu, dan ada yang menciptakan makhluk. Manakala Allah tak ada yang ciptakan Allah. Jadi Allah bukan baharu. Allah tidak serupa sifatnya dengan manusia atau makhluk. Baik, yang seterusnya, tengok soalan nombor 4. Allah bersifat sempurna. Ini adalah sifat apa? Sifat wajib bagi Allah. Wajiblah bagi Allah bersifat sempurna. Tak ada yang cipta. Allah tidak akan hilang. Allah tidak ada bapa, tidak ada mak. Allah hanya satu dan tidak diperanakkan. Allah bersifat sempurna. Baik, yang kelima, Allah tiada awal dan akhir. Macam Ustazah cakap tadi, tak ada yang ciptakan Allah. Tak ada yang wujudkan Allah, tak ada. Jadi ia adalah sifat wajib bagi Allah. Tiada awal dan akhir. Baik, yang kelima, yang keenam, manusia bersifat baharu. Ini ialah sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah bersifat baharu. Cuma manusia sahaja yang bersifat baharu. Manusia sahaja yang diciptakan, Allah tidak diciptakan. Jadi ia adalah sifat mustahil. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok soalan yang kedua, iaitu warnakan.
faedah mempercayai Allah bersifat qidam. Dia tanya faedah. Ingat ni, faedah. Faedah percaya yang Allah ni sifat qidam. Apa faedah yang kita dapat? Iman kita akan bertambah. Iman kita akan bertambah. Dan kita akan berakhlak mulia. Mestilah dah kita tahu yang Allah ni bersifat sedia ada, yang tidak diperanakkan, tidak diciptakan. Mestilah kita berakhlak mulia. Kita merendah diri. Baik, yang seterusnya dibenci kawan. Betul ke dibenci kawan? Bila kita kenal sifat Allah yang qidam ni, tidak, malah bertambah sayang. Bukan dibenci ya. Baik. Yang seterusnya menjadi sesat. Sesat ke bila kita tahu sifat Allah yang qidam ni, yang sedia ada? Takkan jadi sesat. Malah bertambah lagi iman kita. Seterusnya tidak disayangi Allah. Kalau tidak disayangi Allah, kenapa kita perlu mengenal sifat Allah yang qidam? Jadi itu ialah salah. Allah malah makin sayang pada kita bila kita mengingati kekuasaan Allah. Selamat di dunia sahaja. Di dunia sahaja ke yang kita selamat? Mestilah tak, kita selamat dunia dan akhirat. Dua-dua kita selamat. Sebab kita selalu fikirkan Allah, kita agung-agungkan Allah kerana Allah itu sedia ada. Kita kagum dengan sifat Allah yang tidak ada yang dicipta, yang tidak ada yang menciptakan Allah ni. Yang tak ada ibu, tidak ada bapa. Allah ialah bersifat satu, hanya satu saja Allah. Baik, taat perintah Allah. Ya, betul. Kita makin bertambahlah taat kita pada perintah Allah. Kita naklah melakukan ibadat pada Allah yang satu, yang menciptakan kita. Baik, kita pergi ke sifat yang seterusnya, iaitu sifat wajib Allah, baqa, dan lawannya sifat mustahil Allah, fana. Baik, dia kata suaikan. Baik, mari kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama, wajib bagi Allah bersifat baqa tu apa? Baqa ialah kekal. Fana ialah binasa. Maksudnya kekal ni, Allah tidak akan hilang, Allah tidak akan mati, Allah tidak akan jatuh sakit. Allah akan ada selama-lamanya. Itu ialah baqa, kekal. Kalau fana ialah binasa. Kalau binasa, dia boleh hilang, dia boleh jatuh sakit, dia boleh mati. Itu ialah fana, binasa. Okey, wajib bagi Allah bersifat baqa. Bersifat kekal, baqa, wajib bagi Allah. Dan mustahil bagi Allah bersifat fana. Mustahil bagi Allah bersifat binasa. Okey, yang ketiga, Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Allah tak akan hilang, Allah tak akan mati, takkan. Yang seterusnya, hukum mempercayai Allah bersifat baqa. Apa hukum kita percaya Allah ni sifat kekal? Hukum dia adalah wajib. Wajib kita percaya yang Allah ni bersifat baqa. Makhluk selain Allah akan binasa. Betul lah. Selain Allah, semua makhluk di dunia ni akan binasa suatu hari nanti. Tak kira lah manusia, binatang, haiwan, alam, semua akan binasa. Hanya Allah saja yang bersifat kekal. Baik, kita tengok soalan seterusnya.
Warnakan faedah mengenal Allah bersifat baqa. Tadi kita tengok faedah kita mengenal Allah bersifat qidam. Ni kita faedah mengenal Allah bersifat baqa pula. Yang ni kita boleh rujuk dalam buku teks muka surat 8. Yang tadi tu yang faedah mengenal Allah bersifat qidam boleh tengok dalam muka surat 4 yang tadi tu. Yang baqa boleh tengok muka surat 8. Okey, kita tengok. Yang pertama, mengakui kebesaran Allah. Mestilah kita mengakui kebesaran Allah yang bersifat kekal ni. Hebat tak Allah bersifat kekal? Takkan hilang, takkan mati. Mestilah kita mengakui kebesaran Allah, betul tak? Dan makhluk lain akan binasa. Itu faedah ke? Memang ayat itu betul, tapi dia bukan faedah. Soalan ni bertanyakan tentang faedah. Tengok ni, ingat faedah. Dia tak tanya pasal apa itu fana, tak, dia tak tanya. Dia cuma tanya faedah sahaja. Jadi faedah dia yang bila kita kenal sifat Allah yang baqa ni, yang kekal ni, iaitu kita mengaku yang Allah tu maha besar. Yang ketiga, sentiasa ingat mati. Betul, sebab Allah bersifat kekal. Kita manusia ni yang tak kekal, yang akan binasa satu hari nanti, yang akan mati, yang akan hilang. Jadi kita kena sentiasa ingat mati. Okey. Seterusnya, sentiasa melakukan kebaikan. Baik. Bila kita tak tahu bila kita mati kan. So kita sentiasa kena melakukan kebaikan. Kita tak tahu yang kita akan mati esok ke, lusa ke, minggu depan ke, 10 tahun akan datang ke kan. Jadi kita tak tahu, kita sentiasa melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala. Supaya kita rapat dekat dengan Allah. Itu ialah faedah mengenal sifat baqa. Panjang umur. Panjang umur bukan faedah mengenal sifat Allah yang baqa. Melupakan akhirat, lagilah salah. Lagilah salah jawapan tu kalau melupakan akhirat. Okey. Baik, sampai situ saja. Tadi kita dah belajar, kita bincang sama-sama latihan tadi mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang pertama kita buat latihan sifat wajib qidam dan sifat mustahil bagi Allah ialah itu hudus. Qidam dan hudus. Dan yang kedua, kita belajar faedah mengenal sifat Allah yang qidam. Lepas tu kita bincangkan pula soalan tentang sifat Allah yang kedua, iaitu sifat baqa dan lawannya fana, iaitu sifat mustahil bagi Allah. Baqa ialah sifat wajib. Dan seterusnya kita belajar, kita bincangkan tentang faedah mengenal sifat Allah yang baqa. Baik, itu saja daripada Ustazah. Ini bukan latihan ya. Ini bukan latihan yang kena buat, yang kena hantar. Ini hanya kita bincangkan dalam kelas online ni. Yang ni kita bincang dalam kelas online. Yang kena hantar, yang kena buat dekat Ustazah dah hantar, dah postkan tadi. Tengok je soalan yang Ustazah bagi dan tulis dalam buku tulis jaiz. Okey. Baik, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.